Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فصل في احكام الاعتكاف، وهو لغة الإقامة على شيء من خير أو شر، وشرعا إقامة بمسجد بصفة مخصوصة والاعتكاف. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Ta'ala, nikmat hidup masih diberi pagi ni, iman Islam, diberikan kita kesihatan apa masa untuk boleh lagi insya-Allah menyambut daurah hari ini. Kata musannif faslun, kita nak masuk ni satu pasal baru tentang iktikaf. Fi ahkamil i'tikaf, fi bayani ahkamil i'tikaf. Kita sebut selalu buat i'tikaf ni. Kalau dia amal-amal selalu, cuma kerana kita belajar tak benar. Belajar tak benar. Kita tengok perkara yang berkaitan dengan dia. Baik, wahwa i'tikaf ni, kalau bahasa tu i'takafa, yang takifu i'tikafan lah, masdar daripada i'takafa. Asal makna akafa ni, kalau bahasa Arab akafa dengan mana maksud, diam, menetap. Wa antum akifun fil masajid wala Allahumma salli ala cari akifun, wa antum akifuna fil masajid. Nak cik bangkai lupa, lambat sikit. Wala belakangnya itu lah, wa antum akifuna fil masajid, kamu akif. Kalau atas akaf, akafa tu lah, tapi dalam Quran tu sebut dengan akafa aja, bukan intakafa. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi asal nak sebut akafa tu dengan mana makasa, kamu ialah orang sedang berada menetap dalam masjid. Wahwa kalau gitu i'tikaf ni daripada akafa, lughatan pada lughah, istimal asal Arab dengan mana al-iqamah ala syai', dia ialah menetap atas satu, tetap, qiyam, berdiri, berada, stabil, menetap di atas sesuatu. Aqama daripada aqama yuqimu, iqamah daripada qiyam, berdiri, berada, menetap. Semua tu makna bahasa yang boleh terbenar di atas dia lah. Dan bila sebut asal makna i'tikafa, iqamah, asal iqamahnya ala syai', umum makna iqamah tu dia boleh min khairin au syarrin. Umum bahasa lughah boleh itu. Baik. Wa syar'an itu syarak, itu lughah. Wa syar'an ini murad kita lah. Kitab pun seperti biasa dia ada lughatan wa syar'an ataupun istilahan. Kerana datangnya Quran, datangnya Nabi SAW mengubahkan bahasa Arab yang asal dipakai oleh orang Arab dengan makna tertentu, mengikut asal lughah dia, wad'il lughah dia. Tapi datangnya Quran mengubahkan makna, datangnya Nabi SAW mengubahkan makna asal lughah Arab itu kepada makna syar'i. Satu yang kalau setiap kitab ni mesti tak dapat tidak. Bila kita nak ambil hukum mesti ada lughatan wa syar'an. Lughatan wa syar'an tu lughatan wa istilahan. Jadi kalau atas lughah itu i'tikaf terbenar atas makna asal dia, makna iqamah ala syai', sama ada syar' atau khair. Tapi dah syarak mestilah di iqamah ala khair. Pula tu mesti iqamah dengan sifat makhsusah yang disebut bila syar'an tak dikatakan i'tikaf mesti pergi kepada makna ni. Itu dipanggil istilah. Istilah dengan makna idza utliqa unsurifa ilaih. Apabila diitlaq, maksudnya apabila disebut mesti pergi ke makna betul, terus direct. Tak payah dengan tanpa kita perlu merenung, memikir. Bahkan bila disebut i'tikaf, dia pergi syarana syarak, mesti i'tikaf masjid, mesti i'tikaf berada dalam dia dengan niat.
Mesti pergi situ. Jadi itu yang dia kata, bila kata syara'an, bila syara'an atau bahasa lain ni istilahan, asal nak sebut tu ta'rif istilah. Istilah ialah kalimah yang ialah satu perkara yang ma idza utliqa unsurifa ilaih. Apabila kita sebut dengan itlaq, tak sebut dengan qaid apa-apa, sebut je i'tikaf, apatah lagi sebut fiqh, bila sebut je i'tikaf, unsurifa ilaih, dipalingkan, maksudnya artikan kepada makna tersebut. Jadi bila sebut i'tikaf, kita tak ada lain, mesti makna macam ni. Dia ialah iqamatun bi masjid. Mesti tak dikatakan i'tikaf, mesti iqamah bi masjid. Yang ini mesti menetap, berada dalam masjid. Bila iqamah bi masjid, maksudnya fil masjid. Jadi ba tu makna talabus, ada iltibas dalam masjid, mesti ada maksu, mesti ada sabit, ada thubut bil masjid, mesti dakhil masjid, mawjud bil masjid, dan ada lubsu bil masjid. Jadi iqamah bi masjid. Dan untuk nama i'tikaf mesti masjid, surau, musalla, tak panggil masjid. Dan untuk nama masjid, memang kena ada bab khas pergi ngaji dalam bab wakaf. Oh, faham masjid tu apa. Pasal yang belakang-belakang ni tengok, ada bunyi nampak macam kajian ilmiah, tapi nampak kajian bodoh. Kajian bodoh. Tahu mana? Tahu masjid tu lah kan. Pasal ada orang buat compare, kata dia, Malaysia ni banyak musalla, banyak surau. Kadang-kadang bangunan besar-besar, ada kubah, siap ada menara, tapi surau. Jadi kenapa tak aburit yang jadi masjid, sedangkan masjid? Jadi ada dia orang kata, kalau tengok ke Arab, sana masjid, kita surau. Jadi ada orang kata, sepatutnya kat Malaysia ni, surau-surau tu, dikatakan masjid. Apa ni? Kaedah siapa ni? Buat kaedah bodoh macam mana ni? Jangan buat bodoh itu. Pasal kaedah nak nama masjid, dia mesti ada definisi dan takrif yang mesti menepati kaedah syarak. Barulah dia panggil masjid. Bukan ikut bola otak kita nak hukumkan nama masjid kan. Benda masjid ni, dia benda besar sekali, ialah bak wakaf. Benda yang wakaf boleh jadi masjid, dan mesti wakaf atas nama masjid. Mau nama masjid, kalau wakaf tak nama masjid, tak ada masjid lah. Jadi macam mana pun untuk nama masjid, mesti benda wakaf. Sama ada wakaf tu, paling besar sekali masjid ni, wakafnya ialah wakaf individu. Wakaf untuk buat masjid, dia masjid. Kalau wakaf surau, surau. Kalau wakaf sekolah, sekolah. Sikit bab tu, asal nak sebut ialah masjid tu. Asal nak namakan i'tikaf, mesti iqamah masjid, mesti faham masjid tu sendiri. Satu kalau surau diri Jumaat, nama pun surau diri Jumaat, bukan masjid lah. Bila surau, kenapa tak jadi masjid? Pasal siapa yang buat surau tu? Kerajaan. Kerajaan buat masjid tak? Tak masjid lah. Pasal dia untuk jadi i'tikaf, mesti atas nama wakaf, dan siapa malik yang mewakaf tu? Tak ada malik. Milik pula milik siapa? Milik kerajaan. Dia di atas kerajaan lah. Kerajaan dia lah ni panggil apa? Gezek. Dia gezek atas apa? Gezek surau. Surau lah. Dia gezek pasar. Pasar lah. Pasal di atas wilayah dia, atas kuasa dia. Kalau milik individu, di atas kuasa malik. Jadi kalau di atas kerajaan, di atas kuasa wali, atas kuasa imam. Jadi kalau dia gezekkan atas padang mola, dia gezek surau, surau. Dia gezek masjid, masjid. Jadi macam mana nak boleh jadi masjid? Atas gezek kerajaan lah. Kalau dia gezek surau, surau. Esok kalau diwartakan sebagai masjid, masjid. Kalau tidak, surau lah. Walaupun besar macam mana bangunan, surau, surau. Walaupun kecil je bangunannya, dia kata masjid, masjid. Itu kerajaan, dia tahu gezek dia. Pasal dia ada wilayah, dia ada kuasa. Atas kita individu milik. Kita buat besar tandas, besar stesen bas. Besar stesen bas silap sebut. Besar bus stop. Nak sebut stesen bas. Besar bus stop je. Tapi kita buat wakaf masjid. Masjid masjid pasal apa? Kita milik. Cuma bila dah wakaf masjid, dia mesti wakaf. Tak boleh saya izinkan untuk i'tikaf. Dia kalau ikut kaedah fiqh, kalau kita belajar bab wakaf, izin untuk i'tikaf masjid. Pasal i'tikaf takkan jadi melainkan masjid, dan masjid takkan jadi melainkan dengan wakaf. Sewa tak boleh jadi masjid. Bangunan kita sewa buat masjid.
Boleh. Dia mesti milik. Lepas tu wakaf. Wakaf masjid baru jadi masjid, takkan jadi masjid melainkan dengan wakaf. Tu. Satu nak faham bab tu, bab wakaf. Yang puak-puak yang duk buat kajian ni kata UC punya. Tak tahulah, saya ada beberapa orang yang duk tanya tu. Bab tu. Dia duk kata kajian ilmiah lah. Tak ada lah, kajian bodoh saya kata. Pasal dia nak naik tarafkan surau-surau di Malaysia ni sebagai masjid. Sikit nak sebut ke masjid tu. Pasal atas kita bicara tentang itikaf, kelahi besar ni masjid tu lah. Masjid tak masjid neri. Tentang itikaf tu kita faham, tapi tak faham status tempat mana boleh buat masjid. Macam mana yang nama masjid tu dengan studi itikaf. Tambah masjid ni roboh, pergi buat tempat sembahyang sementara, dewan apa seumpamanya. Boleh tak niat itikaf? Tak boleh lah weh. Dewan, surau, balai, apa lagi, surau, musola, pergi sebut. Betul tak boleh itikaf, boleh tak itu masjid? Dia dua tu berkait lah. Bila itikaf baru itu masjid. Bila itu masjid baru boleh itikaf. Kalau tak boleh tu, tak boleh lah dua-dua. Betul dia kata hari Jumaat. Tak lazim daripada Jumaat, setiap Jumaat mesti masjid. Tidak je. Dan bila tak pula, bila setiap masjid mesti Jumaat. Tidak. Untuk tengok hukum cerita masjid tak masjid bukan tengok Jumaat. Untuk tengok Jumaat pun bukan mesti di masjid. Atau mesti tengok fiqh ya bagi, mesti ilmu ni bagi betul. Jadi kalau tak faham tu, tunggu ilmu panjang sikit, jumpa bab wakaf. Awak nak faham. Kalau tidak, dia tak faham itu. Dia kantoi itu. Tapi macam mana pun saya sebut dah apa dia masjid tu. Baik. Jadi mesti iqamah di masjid dan iqamah bisifatin makhsusah, dengan sifat tertentu. Cuma apa sifat tertentu tu? Antaranya mesti berada dalam masjid, dan berada tu tak syarat berhenti. Keberadaan tu walaupun sekadar tumakninah, masuk keluar, masuk niat keluar, hasil itikaf. Dan nak tengok keluar masuk tu tengok mana? Tengok sepadan. Dan sepadan mana masjid? Tu pun kena faham tak? Pasal tak dikatakan masjid mesti bina. Mesti bina, mesti dia ada binaan. Dan untuk binaan masjid, di mana sempadan nak panggil bina itu adalah masjid. Yang tu pun kena tengok. Antara tempat lihat dia uruf, antara tempat nak dilihat tu ialah qasad bani dia, orang yang membina dia. Adakah memang plan dia, kalau sebut orang membina dia, meletakkan itu adakah status masjid ataupun tidak. Yang tu adalah antara benda yang diperkirakan untuk tengok mana dia, line dia untuk nama sepadan masjid tak masjid. Pasal benda tu kalau dia ibadat, tak itikaf, tak itu masjid atau nisbah persempadanan tu jugalah. Kalau nisbah orang haid, boleh masuk tak boleh masuk. Satu dia kena tahu, dia kena pandai. Okey, saya nak sebut tentang sifat makhsusah. Jadi antara sifat makhsusah tu mesti berada dalam masjid, mesti duduk dalam binaan masjid. Jadi di mana binaan tersebut tu, tu kena pandai. Nak tengok. Agak-agak tak apa nak kerti, tanya lain lah. Tapi saya sebut dengan format nak kata kena pandai. Kalau macam masjid kita ni, masjid ni, ni dewan, nama pun dewan. Bawah ni masjid. Ruang lega. Ini dewan makan. Ruang makan raja je. Pejabat. Boleh itikaf sini? Tak adalah itikaf. Kalau kata boleh itikaf, boleh tutup masjid, orang perempuan haid tak boleh masuk. Makan minum benda yang dipandang lekeh lah duduk dalam masjid. Jadi tak boleh makan minum lah sini. Tapi tengok lepak ada, tidur ada, orang haid lalu. Pasal muzik ada, nasyid ada, apa seumpama tu lah kan. Jadi orang rendah ada, orang sembahyang pun kadang apa nak sebut, riuh rendah tu tak jaga macam kehormatan masjid. Di bawah ni kalau ikut atas nama memang orang tahu bukan masjid. Ni tingkat bawah, masjid mana? Tingkat atas, atas masjid. Kalau masjid negeri tu memang bawah tu. Dulu tak masjid rasanya. Lepas tu sekarang dijadikan masjid. Masjid lah. Di atas ni, dia tahu orang membina. Satu kalau ada orang kias, dia kata masjid negeri kenapa bawah masjid, kenapa masjid negeri di bawah tak masjid? Kenapa masjid negeri tak masjid? Tak masjid lah, sana masjid lah. Bukan boleh kias bodoh gitu. Ada orang guna kaedah gini, kalau dah masjid, atas 7 lapis langit, bawah 7 lapis bumi, semua masjid. Itu kan? Betul dah keluar takrif macam tu, dia muskil macam ni pula.
Datang masjid, dia tengok masjid, bawah masjid ada tandas. Oh, mana boleh buat masjid ni? Haram ni, buat apa? Buat tandas dalam masjid. Kan bodoh. Nampak bodoh. Waktu dah atas, 7 lapis langit, masjid. Waktu burung duduk berak. Macam mana? Hanya nak buat bodoh, jangan buat bodoh. Bagi takrim bodoh, bodoh. Jadi bodoh. Untuk melengur orang-orang. Ni tak sah, ni tak sah. Untuk masjid ni, sambung dengan tandas. Untuk tandas tu tak apa haram. Pasal apa? Pasal masjid sambung dengan tandas. Tak bengong suruh. Saya pun bengong. Bahas benda yang tak ada ilmu. Bengong lah tu. Ngaji tak. Kita tak pernah tengok. Ulama tak pernah ditanya. Sikit bubuh dulu. Tak faham kalau tanya lain. Saya benda yang geram tu kan dibubuh dulu. Okey. Mesti ada sifat makhsusah. Jadi antara sifat makhsusah tu kalau dalam bab iktikaf, sifat tu antaranya masjid tu sendiri satu hal, dan atas sifat tu kepada orang yang muktakif tu lah. Pada iktikafah mestilah fa'il ni muktakif. Bila muktakif mestilah ada niat. Mesti ya pasal ibadat innamal amal binniyat. Mesti ada niat, dan niat tu khususah makhsusah tu apa? Mesti niat iktikaf. Tu ialah yang sifat makhsusah. Sekalipun dia ni iktikaf, dia masuk-masuk tidak sah. Pasal tak syarat mesti masuk dalam masjid tu buat ibadat, sembahyang, zikir, tafakur, menangis, doa, munajat. Kalau tak buat macam tu, keluar masjid. Siap masjid ada tulis ni, dilarang tidur dalam masjid. Betul tak larangan tu? Kalau tak boleh tidur, buatlah stick dah tu hari Jumaat tengok. Sajalah saya nak gunakan ayat tu kan. Menunjukkan tak betul, jangan tidur. Cuma itu adalah undang-undang untuk jaga kebersihan. Tentu kan. Cuma kalau nak tidur dalam masjid, dia mesti ada tertib dan adab yang kena jaga. Antaranya kalau tempat tu orang ramai, kau tidur di masjid masalah. Dia tempat ibadat. Tapi kau buat tempat tidur tak betul. Tapi kalau tempat masjid tu tidur 100 orang pun masjid tak penuh lagi. Bahkan tak ganggu pun. Tak ada masalah. Tidur kan. Tidur kan. Tak ada masalah. Kalau tengok buat jur-jur tablik apa masjid besar-besar demo tu. Oh tidurlah masjid. Ya, tak boleh. Pergi tengok. Saya biasa ikut. Saya tahu. Masjid tu. Cuma masjid. Tidur kadar. Untuk yang boleh sembahyang. Tidur betul-betul ruang kita. Pula tu. Kalau dah biasa keluar ikut jamaah tabligh ni, nak tidur dalam masjid mesti ada, semua kena jaga. Apa dia? Mesti ada lapik. Kalau meleleh air liur ke air liur yang basi ke tak basi ke tak kira lah, itu benda cemar. Ini benda-benda yang boleh istilahnya mencemarkan masjid, semua dah dijaga. Langkah-langkah kawalan itu dah dijaga, dan memang itu antara ada adabnya. Kalau keluar jemaah, kalau jemaah tabligh sikit saya sebut tu pasal mereka tidur dalam masjid dengan jaga semua peraturan. Disiplin dah diberi. Keluar je dah bagi bayang hidayat tu. Kenapa keluar ke mana, apa-apa selamat niat bagi betul. Belanja anak isteri macam mana nafkah mesti wajib tinggal gini. Semua bagi siap. Orang yang tak ikut disiplin yang memburukkan nama-nama jemaah yang baik itu. Saja nak sebut tu, boleh ke tidur dalam masjid? Cuma nak tidur tengok kondisi, tengok situasi. Tengah orang ramai, orang Jumaat, dia tidur. Tidur pula, tidur baring. Lastik je tu. Kalau duduk memang tidur, itu memang banyak kelakuan kita tidur dalam masjid, betul tak? Betul, semua pakat biasa tidur dalam masjid. Saya sebut tu kami lah, orang perempuan tak masuk buku buat tu. Tu dia orang lain. Orang mana pernah buat aktiviti macam tu. Banyaknya orang lelaki tu, tak percaya tanya tau. Siapa yang memang masuk masjid tak pernah tidur? Kena kan? Okay. Saya yang angkat mula ni. Saya kalau kadang ngajar sebelum masjid, tak sekira sebelum Jumaat. Ngajar sebelum Jumaat, tapi Jumaat buat air tidur Apa cerita ni? Cerita tak boleh tidur dalam masjid. Kalau ikut tidur tu bukan larangan. Tak. Satu kalau ikut, kalau orang iktikaf sebulan dalam masjid, takkan nak tidur kat luar? Dia nak tidur dalam. Tu nak tidur duduk ke tidur baring? Baring lah. Apa masalah? Tak semestinya tidur, mesti tidur duduk. Sebab mesti sifat makhsusah. Mesti duduk dalam keadaan ibadat. Duduk tidur pun ibadat tu. Iktikaf tu tidur pun ibadat. Berada dalam masjid, maksud dalam masjid tu pun ibadat.
Cuma itulah, jangan jadikan masjid tempat tidur. Itu ya ayat tu. Ada lain kan. Duduk dalam masjid, itikaf, waktu dalam keadaan itikaf tidur, tak ada masalah tu. Tapi jangan jadikan masjid tempat tidur. Itu lah. Jadi atas kata dia mabit. Tempat mabit, tempat manam, tempat memalam, tempat tidur. Tu atas prinsip semata-mata tidur tak betul. Tapi kata dia itikaf, dah ngantuk, tidur lah. Untuk tidur duduk kan tidur baring. Tak ada masalah baring, tapi di sebuah adab jaga, lapik. Pasal keberangkalian, tambah pula awak jenis, memang jenis keluar bendalih-bendalih yang yang menjijikkan itu semasa tidur. Jadi berwaspadalah terhadap insiden yang bakal berlaku. Sikit bahasa itu. Okay, siap. Asal nak sebut ialah sifat maksusah tu. Dia ialah dengan berada dengan niat. Hasil? Walaupun tak buat ibadat yang khusus, tapi berada dengan niat, itu dah dipanggil sifat maksusah untuk sahkan iktikaf. Satu galakan untuk iktikaf ni paling banyak memang disebut rasanya belakang ni adalah 10 awakhir Ramadan. Asyri awakhir Ramadan. Iktikaf tu maksudnya macam mana? Duduk dalam masjid. Walaupun duduk saja. Walaupun duduk saja. Tidur di rumah tak dapat pahala, tapi duduk di masjid tidur dapat pahala. Cuma nak kata gitulah, janganlah buat masjid tempat tidur. Tapi daripada tidur di rumah, baik tidur di masjid. Dengar elak ayat tu elok. Macam mana pun nak jadi ibadat tu macam mana? Yang tu yang kena jaga tu, niat. Pasal kita selalunya cuai bab niat. Saya kata cuai tu pasal kadang-kadang masuk dalam masjid tak niat iktikaf pun. Duduk sehari semalam kan, duduk ngaji lah apalah. Keluar-keluar balik rumah, Allah tak niat iktikaf tadi. Kat tuan-tuan saya tak tahu, tuan-tuan wali-wali tak ada pernah lupa tu. Saya lupa. Tambah pula kita selalu kerana tempat yang kita ulang alik, tempat sembahyang kita surau. Jadi kita tak terbiasa dengan niat masjid tu. Bila masuk masjid dia perak. Perak dari segi tinggal niat tu. Tinggal niat tu pasal kita tak biasa dengan niat tu. Terbalik pula kalau macam ni. Pasal saya biasa alami situasi tu. Kalau kita memang mula zaman duduk satu tempat, duduk masjid dia masuk ini niat iktikaf, masuk ini niat iktikaf. Sembahyang setiap waktu pun masuk ini niat iktikaf, niat iktikaf. Masuk surau pun niat iktikaf. Alamak surau. Dia tengok dia ada benda yang teradat tu menyebabkan kita jadi terlalai. Satu kadang-kadang kepekaan tu sangat perlu untuk kita pastikan kita buat ibadat tu dengan sedar. Bukan ibadat tu dengan adat, tapi ibadat memang ibadat. Yang ni yang mencabar kita ni. Kalau saya bahasakan itu pasal saya kerap kali jadi itu, dia tercabar kita punya kesedaran itu. Kesedaran tu maksudnya kita sedar, ni surau, ni masjid, ni apa, ni apa. Kalau masjid, iktikaf. Bila masuk masjid pun sedar tu, yang ni tak masjid, kawasan ni masjid, kawasan ni sah iktikaf, ni boleh tentu masjid. Masuk tu dengan sedar, dengan ilmu, nilai. Bukan masuk orang itu dah masuk dengan ilmu, masuk ya, ditek semua. Kalau surau, kita surau di Jumaat. Sini pun ada orang sembahyang. Dia detek siap, ini tak sah, ni tak sah. Ni mesti kena tebuk pintu sini, ni tebuk pintu sini. Dia terus scan tu kan. Sebut tu saya lah. Pergi satu tempat dia akan scan tu. Terutama masjid. Ayo, mana yang ada benda tak kena tengok tirai, tak tirai. Ni kalau surau mesti tirai ni. Tengok tutup tak tutup, buka ke apa-apa. Tengok surau kadang-kadang tapi dinding terus plywood. Tak ada pintu langsung untuk orang perempuan ke lelaki. Banyaknya tempat-tempat asrama sekolah. Tengok, ini tak sah sembahyang ni. Kenapa. Saya punya perangai tu. Perangai tu, tapi niat iktikaf kan dah lupa tak? Saja nak sebut tu. Pasal nak sebut sifat maksusah itu antaranya niat dan keberadaan di masjid. Itu adalah yang menyebabkan sahnya iktikaf. Baik, jadi kalau gitu itu takrif dia. Wal i'tikafu sunnatun. Jadi hukum i'tikaf sunatlah asal. Dan bukan saja sunat, tapi mustahabbatun fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu.
Macam pun istilah sunat dan mustahabbah ni asal kita dalam fiqh Syafi'i ni sunat, mustahabbah sama maknanya. Cuma sunat yang disukai. Maksudnya memang ada galakan. Cuma dia tak sebut dengan istilah sunat muakkadah. Disebut dengan sunnah mustahabbah. Bila mustahabbah selalunya dalam fiqh kita dengan istilah Syafi'i ni dia tak sampai muakkad. Pasal kalau fi kulli waqtin dia tak ada muakkad. Tapi kalau asyri awakhir Ramadan situ ada muakkad. Kalau tak 10 awakhir pun umumnya Ramadan kulliha ada muakkad untuk iktikaf. Baik. Wa huwa kata dia iktikaf ni fi asyril awakhir. Pada asyril awakhir, pada 10 hari yang awakhir, ya akhir-akhir. Asyril awakhir. Baca itu asyri, bukan usyur. Kalau usyur, 1/10. Bukan 1/10. Bukan 1 daripada 10. 10/10. 10/10. Asyril awakhir. Jadi 10/10, bukan disuruh hari ganjil aja. Macam pasal nak sebut sunat tu bukan hari ganjil aja. Hari ganjil cari waktu-waktu tertentu, itu kaedah orang menyegan. Macam tu memang walaupun memang ada kaedah ulama kita sebut dalam kitab-kitab kan. Dia hari-hari nak tentukan bila malam Lailatul Qadar tu. Ada ulama kita dah sipir dah. Lama dah ulama kita sebut itu. Kalau kita buka kitab Jawi kita yang ada sebut tu matlaq kan. Matlaq Badarain disebut. Puasa hari apa? Lailatul Qadar hari apa? Puasa hari apa? Lailatul Qadar hari apa? Puasa hari apa? Lailatul Qadar hari apa? Siap dengan kiraan mereka lah. Macam mana pun itu di atas ijtihad mereka dengan nanas yang ada dan pengalaman dan pengamatan mereka meletakkan kaedah-kaedah macam tu sepanjang yang telah dilalui sejak daripada 1400 tahun dulu. Pengamatan ulama dengan apa yang berlaku dah 1400 tahun kali lah. 1400 kali Ramadan dengan tarikh hijriah tu. Macam-macam ulama daripada zaman sahabat tabi'in menceritakan pengalaman ibadat mereka dengan mereka yang kuat sangat ibadat tu bila sampai boleh keluar kaedah. Dengan apa dilalah yang ada pada mereka nak menunjukkan yang ni bila siap keluar kaedah. Jadi kalau orang yang malasiyin ambil elah kaedah tu, setidak-tidaknya satu hari tu ambil untuk iktikaf. Kalau yang al-aqwiya wal qawiyyin ambillah 10 hari akhir. Yang asyaddul aqwiya, asyaddu quwwah. Mestilah daripada awal Ramadan. Lagi gila babi punya quwwah. Macam mana? Kulil layali min ayyamis sana. Iktikaf di masjid. Tak faham sudah. Kita ni yang susah nak bagi dapat semua tu. Baik, macam mana pun nak sebut fi ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu min al-i'tikaf fi ghairi ashril awakhir min Ramadan. Sudah maklum maksudnya pengetahuan itu. Pasal apa? Li ajli dia afdalu pasal apa? Li ajli talabi lailatul qadar. Wa huwa inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, wa huwa lailatul qadar ni inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun, dia terlingkung, berada, tersakat, terhad fi ashril awakhir min Ramadan, pada 10 awakhir pada Ramadan. Fi ashril akhir, digunakan bahasa akhir. Fa kullu lailatin minhu muhtamalatun laha, setiap malam daripada ashril awakhir itu adalah muhtamalatun, boleh ditanggung, laha Lailatul Qadar. Lakinna layali witri arjaha, akan tetapi malam-malam witir, malam-malam yang janggal adalah arjaha, adalah yang paling diharapkan daripadanya Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri lailatul hadi aw tsalis wal 20. Dan kata dia yang paling diharapkan daripada layari witir itu, layari yang janggal tu, adalah lailatul hadi aw tsalis wa 20,
malam 21 dan 23 wa 20 indash Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Syafi'i dia tak kena jadual macam mana ada ulama lain sebut. Dia sebut 21 23. Arja lailatar. Arja layali pada asyril awakhir. Kalau kita Melayu memang masuk 7 lekor tu lah kan. 7 lekor tu mana tak apa.